Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Alhamdulillah para pendengar sekalian, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah dan masih memberi kita nikmat iman dan nikmat Islam. Kita masih lagi dapat beribadah pada hari ini dan masih juga kita beri peluang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah para pendengar sekalian, hari ini tazkirah ringkas yang akan saya kongsikan daripada kitab 30 wasiat Imam Syafi'i, di mana hari ini mengenai bab menziarahi orang sakit. Imam Syafi'i mewasiatkan dengan berkata, apabila seseorang antara kaum kerabat ataupun jiran dan saudara kamu sakit, ringankan langkah bagi menziarahinya, kerana ia disaksikan oleh malaikat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i mengatakan, kalau kita tahu seseorang kaum kerabat kita ke jiran ataupun saudara kita sakit, ringankan langkah kita bagi menziarahi mereka, kerana perbuatan itu disaksikan oleh malaikat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita faham tentang apa yang disampaikan, apa yang diwasiatkan oleh Imam Syafi'i itu, memang besar sekali. Besar sekali ganjaran bila kita menziarahi orang yang berada dalam kesakitan. Jadi amalan sunat yang digalakkan iaitu menziarahi orang sakit adalah sunat yang digalakkan oleh Islam. Kenapa? Kerana perbuatan ini dapat mengeratkan lagi silaturahim. Dapatkan lagi silaturahim sesama Islam. Biasanya kalau kita menziarahi tu, ya ziarah lah orang kita kenal kan. Bukan maksud sini adalah kita pergi hospital dan kita masuk mana-mana ward ke, tak boleh lah. Kena faham sini. Artinya kita menziarahi orang yang kita kenal, saudara, kaum kerabat, family dan sebagainya lah. Okay. Kenapa? Kerana amalan ziarah dalam kalangan umat Islam dituntut pada bila-bila masa saja, bukan sekadar sakit saja. Jadi amalan ziarah menziarahi, di mana kita melakukannya ketika hari raya ni, kita lakukan kunjung-mengunjung, ziarah menziarahi ini memang digalakkan, kena mengeratkan silaturahim. Maknanya bukan kerana datang kerana sakit sahaja, tapi kalau sakit, kita dengar dia sakit, kita ziarah, perkara inilah yang disaksi oleh malaikat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana amalan ziarah ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Imam Syafi'i mewasiatkan ni, kerana apa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sunnah Nabi. Beliau sendiri menziarahi. Amalan menziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam dah lakukan terhadap kaum keluarga, orang tua, bujang, orang bujang dan lain-lain. Kerana apa? Amalan ini mendapat ganjaran yang sangat besar sekali. Jadi bila kita pergi tu, kita janganlah fikir setakat ziarah je, tak ada apa-apa lah. Tidak. Kita menziarahi ni, maknanya amalannya tu ataupun ganjaran yang kita dapat tu sangat besar. Imam At-Tirmizi menyatakan Nabi SAW berkata dalam sebuah hadis yang bermaksud, sesiapa yang menziarahi orang sakit ataupun menziarahi saudaranya kerana Allah, maka terdengarlah suara yang memanggil dan mengatakan, bagus dan bagus langkah kamu, dan ambillah tempat tinggal kamu di syurga. Cantik sekali hadis ni, di mana Nabi sebut siapa yang ziarah orang sakit ataupun menziarahi saudaranya kerana Allah Subhanahu wa taala. Okay, kita pergi ziarah tu bukan cari pasal, bukan cari gaduh, tapi kita ziarah tu kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka terdengar saudari langit mengatakan, bagus dan bagus langkah kamu, langkah kita untuk pergi menziarahi itu, dan ambillah tempat tinggal di syurga. Tapi kalau kita ni kalau kita ni tak ngam lah dengan orang tu, rasanya memang kita pun tak nak jejak lah. Tengok muka pun tak sudi, jejak kaki pun tak nak kat rumah dia. Okay. Kita kalau ini manusia lah. Kalau kita ni orang kata, kau jangan jejak lagi rumah aku dan sebagainya lah, aku tak tengok muka kau dan sebagainya kan.
Dan kita pun biasanya memang kita pun takkan jejak lah. Tapi kita boleh mendoakan. Jangan pula kita balas, kalau kau tak nak aku sibuk satu sekali aku tak ingin nak pergi rumah kau. Ini pula nanti akan bertambah lagi lah. Akan bertambah lagi, orang kata tu kekerohan. Bila tambah kekerohan, syaitan pun akan cocok, dia bakal kacau daun. Tapi kalau dia tak sudi dia muka kita, tak apalah, kita pun jangan berdendam. Jangan dendam. Tapi kita boleh open house kat dia. Open house lah, kalau datang, tak datang sudah. Maknanya kita tak putuskan silaturahim. Tapi kalau yang paling best sekali tu, kita doakan dia. Kita tak contact dia pun, tak keep in touch ke, tapi kita boleh mendoakan saudara sama kita. Tapi hari ini saya akan kongsikan mengenai adab menziarahi orang sakit. Dia dah alang-alang Imam Syafi'i sebut tentang menziarahi ni. Dia ada adab pula menziarahi orang sakit. Yang pertama sekali adalah jangan duduk terlalu lama semasa menziarah pesakit. Okeylah, kalau family lah yang perlu jaga tak kisah. Maksudnya ni kalau kita datang ni, kita nak kena, orang kata tu, nak kena tengok time lah. Janganlah datang bila time orang tu, orang yalah, kita pun tahu, kita pun ada timing kan. Visiting hour kita ada lah kan. Jadi maksud sini adalah jangan terlalu lama bila menziarahi orang sakit. Cukup sekadar kita ziarah, tanya khabar, dan sebagainya. Itu semua dah memadai bagi si pesakit. Mana ada juga orang concern, tapi janganlah kita menanguk kat situ, menanguk ataupun kita blank face lah. Blank face dah tak tahu cakap apa. Tak apalah, jarang tunjuk muka je. Ni pun tak elok lah, tanya sikit sebanyak lah. Yang kedua pula, semasa berada di sisinya, kita perlu menyentuh dan memegang tangannya. Letakkan tangan di dahinya serta tanya tentang penyakit dan keadaan dirinya sekarang. Ini bagi mereka yang ada hubungan lah. Jangan pula suka-suka orang cakap ni, tak apa boleh okey, pegang tangan. Janganlah, ini yang ada hubungan lah. Ada muhrim tu, okey lah. Jangan pula kita suka-suka nak pegang ke apa ke, tidak. Ni adabnya adalah kita sentuh dan pegang tangannya dan sebagainya lah. Macam cerita drama-drama pegang tangan, nanti tiba jari bergerak lah. Ni contoh je lah, drama Melayu kan. Dah koma ke atau apa, nanti kalau pegang ke apa, sentuhan sikit, tanganmu dah mula bergerak dan sebagainya. Ini macam contoh je lah. Tapi kalau untuk family, ahli kerabat yang halal untuk kita sentuh, adabnya adalah kita sentuh dia dan kita tanya khabar dia dan sebagainya. Dan yang ketiga pula, kita perlu mendoakan supaya dia cepat sembuh. Tu saya cakap tadi, jangan datang tu kerana tunjuk muka saja, tapi perlu mendoakan. Kerana doa tu dah Allah malaikat saksi kan ziarah kita tu, Allah cintakan kita ke orang yang berziarah tu, dan kita doakan supaya dia cepat sembuh dan sebagainya. Yang keempat pula, adab pula kita doa dan ceritakan kelebihan sakit yang dialami oleh para sahabat. Tapi kalau orang tu memang dah memang dah bukan tak kuasa lah, dah tak mampu untuk mendengar, janganlah pula kita membebel pula. Nanti pula orang tu bingit. Ni kalau masing-masing boleh interact dengan kita lah. Kita bagi dia semangat, ceritakan yang Nabi ke para anbiya pun pernah melalui lebih dahsyat daripada kita. Dan yang beritahu yang penyakit ini yang Allah dah bersihkan dosa-dosa kita. Mana kita tenangkan dia lah, dan sebagainya. Yang kelima pula, kita berikanlah nasihat yang baik-baik. Saya cakap tadi lah, nasihat yang baik, ujian datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sakit ni, barulah kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir sekali adalah sunat dibacakan doa untuk pesakit. Bila kita doakan, kita pun sunat kita membaca doa. Kalau orang tak wafal ke, bolehlah cakap syafaqallah ke, syafaqillah ke. Ini pun dah satu doa lah. Kita doa maknanya senang katalah, bila kita menziarahi tu, maknanya kita bukan datang dengan kosong saja, tapi kita bawa dengan isi. Maknanya kita ada suatu benda yang kita ucapkan kepada pesakit tersebut supaya dia dengar pun sedap juga hati dia. Dalam keadaan dia sakit tu, orang sudi mendoakan dia. Tak tahu mana-mana ramai-ramai menziarahi mendoakan, Allah kabulkan pun kita tak tahu. Ini semua kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi adab kita menziarahi orang pesakit ni, kita kena supaya kita tahulah. Kena tahu, jangan duduk terlalu lama. Dari sisinya, kalau dia tu muhrim kita, sentuh tangannya dan kita tanya bagaimana pesakitnya dan sebagainya.
doakan yang baik-baik, berikan nasihat yang baik-baik, dan kita ceritakan kebaikan para anbiya dan para rasul yang pernah melalui penyakit dan sebagainya lah. Jadi inilah satu topik yang kita nampak macam darah orang sakit pun Imam Syafi'i wasiatkan. Ya, sebab apa? Sebab inilah amalan Nabi, inilah amalan yang Nabi SAW lakukan. Jadi para pendengar sekalian, insyaAllah lah, dengan sikit sebanyak perkongsian yang ringkas ini tentang sekarang kita fahamlah dan kita tahu yang menziarah orang sakit ni dia bukan kosong-kosong belaka, dia tak ada istilah buang masa, tidak. Sebab inilah suatu benda yang disaksikan oleh malaikat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insyaAllah kalau kita tak mampu nak menziarahinya, kita kirimkan doa dan sebagainya, insyaAllah. Itu sahajalah daripada saya. Yang buruk dan saya baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tutuplah dengan baca tasbih kafarah satu as. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.